Bismillahirrahmanirrahim. Minta siapa yang mengikuti live pada malam ni boleh respon sikit. Jelas ke tidak suara sebelum kita mulakan. Jelas, alhamdulillah. Baik. Siapa-siapa yang mengikuti, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan boleh kongsikan, boleh share. Mungkin boleh ramai lagi para penonton di kalangan rakan-rakan kita ataupun siapa-siapa sahaja boleh ikuti pengajian kita untuk kita sama-sama dapat manfaat. Jadi insya-Allah kita mulakan majlis pengajian kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita boleh lagi bersiaran untuk kita sama-sama berbincang dan mengupas beberapa perkara untuk kita ambil faedah daripada pengajian tafsir sebagaimana yang kita janjikan untuk kita laksanakan pada setiap malam Rabu ini. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan lagi pengajian kita, menyambung perbincangan kita daripada surah At-Tur sebagaimana yang kita dah mulakan di 2-3 minggu yang lepas. Dan kita masih lagi berada di awal surah At-Tur. Baik, pada minggu lepas alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru, ibu ayah, para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita telah bincang beberapa ayat di awal-awal surah At-Tur yang mana kita telah sebut daripada awal surah At-Tur, iaitu Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi'. Dan kita telah bincangkan beberapa ayat. Yang pertama, rasanya kita telah selesai bincang ayat yang pertama, Wat-Tur. Dan kita katakan bahawa Tur ini yang dimaksudkan secara khusus di sini adalah Bukit Tur Sina yang terletak di Mesir, iaitu tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Wa kitabim mastur. Kitab di sini secara ringkasnya kita ulang semula. Kitab di sini yang dimaksudkan secara khususnya adalah Al-Quran. Fi raqqim mansyur, yang tertulis secara rapi dan kemas di atas lembaran-lembaran yang ditulis di atas dia lah. Khususnya sebagaimana kita sebut, kalau kata zaman dulu tak ada percetakan, ditulis di atas kulit ataupun ditulis di atas batu dan sebagainya. Dan kita sebut munasabah kenapa raqqin di sini para ulama sebut sebagai kulit, sebab ia membawa makna yang lebih
tempat yang lebih bernilai. Sebab kulit ni adalah satu perkara yang kalau zaman kita pun kita guna sebagai material yang bernilai untuk kita buat pakaian, ataupun kita sendiri pun ada hiasan yang kita gunakan untuk kita tulis ayat-ayat Quran, untuk kita tampal di dinding dan sebagainya atas kulit. Firaqim mansyur wal baitil ma'mur, dan demi Baitil Ma'mur, iaitu tempat di mana tempat ibadah para malaikat yang telah kita sebutkan sebelum ni. Wasaqfil marfu'. Wasaqfil marfu', dan insya-Allah pada malam ini kita akan bincang berkenaan dengan ayat seterusnya, iaitu ayat yang kelima. Kita telah sebutkan bahawa Allah Ta'ala mulakan surah At-Tur ini dengan sumpah. Lafaz sumpah. Lafaz sumpah ni kita sendiri biasa guna untuk nak menerangkan bahawa perkara yang kita nak sebut selepas pada itu adalah satu perkara yang penting, supaya orang percaya kepada kita, supaya orang dapat alih perhatian ataupun beri perhatian sepenuhnya kepada apa yang kita nak sebut selepas pada lafaz sumpah tu. Ataupun satu lagi boleh bawa makna bahawa apa yang kita sebut ni, bahawa kita jamin ianya benar dan kita tidak menipu. Biasanya orang guna sumpah ni adalah untuk nak sebut itulah, nak sebut bahawa dia tidak menipu. Dan dia guna lafaz sumpah tu dengan perkara yang penting. Jadi Allah Ta'ala pun sebut kepada kita beberapa perkara. Jadi lafaz ataupun jadi perkara yang Allah Ta'ala gunakan untuk sumpah nak menandakan bahawa perkara-perkara ni adalah perkara yang penting. Di sisi Allah Ta'ala ianya ada nilai yang begitu tinggi, kedudukan yang begitu besar. Dan di sisi kita sebagai umat manusia juga ada nilai juga di sisi kita, khususnya kepada umat Islam. Kita sebut dulu makna secara umum beberapa ayat yang seterusnya. Kita mula daripada ayat yang kelima, sebab kita kira hingga ke ayat yang keempat kita dah bincang di minggu yang lepas. Baik. Wasaqfil marfu'. Wasaqfil marfu', kalau kata kita terjemahkan, kita boleh sebutkan sebagai demi bumbung yang tinggi. As-saqfu ni bermaksud bumbung. Al-marfu' bermaksud yang ditinggikan ataupun yang diangkat. Bila disebut bumbung, as-saqfu di sini dia jadi lafaz yang munasabah dengan ayat yang sebelumnya. Sebab ayat yang sebelumnya menggunakan lafaz bait. Bait wal baitil ma'mur. Demi Baitul Ma'mur ni nama khusus kepada satu tempat ibadah para malaikat. Kita dah sebut dah dalam satu hadis pada minggu lepas, kita sebutkan bahawa dalam satu hadis Rasulullah SAW ceritakan bahawa ketika mana peristiwa Isra' Mi'raj, ketika mana Nabi diangkat, Jibril sebutkan kepada Rasulullah bahawa ini adalah tempat, ini adalah Baitul Ma'mur. Maksudnya sekali masuk jumlah malaikat untuk beribadah di dalam tu adalah sebanyak 70,000 malaikat, dan apabila mereka keluar mereka tidak akan masuk lagi ke Baitul Ma'mur itu. Itu nak sebut berkenaan dengan Baitul Ma'mur. Tapi apa yang kita nak sebutkan bahawa lafaz dalam wal Baitul Ma'mur itu mengandungi makna bait. Makna sudah beri satu gambaran kepada kita bahawa adanya gambaran rumah dalam akal fikiran kita bila kita baca berkenaan dengan wal baitil ma'mur. Bila kita baca wal baitil ma'mur tu ada gambaran bait di dalam akal kita. Jadi datang ayat seterusnya sebut kepada kita wasaqfil marfu'. Datang pula perkataan as-saqfu, nak membawa makna apa dia? Bumbung. Jadi setiap rumah tu mesti ada bumbung. Jadi ia memberi gambaran kepada kita keadaan ataupun tempat yang kita duduk ini. Makna as-saqfil marfu' itu merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada langit. Sebab langit dikira sebagai bumbung bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Jadi yang dimaksudkan dengan as-saqfil marfu' di sini adalah bumbung. Para ulama sebut juga bahawa as-saqful marfu' ini membawa makna arash. Sebab arash lah makhluk ataupun tempat ataupun kita boleh kira sebagai bumbung yang paling atas, di bawahnya bernaung seluruh alam. Jadi para ulama sebut ada dua makna as-saqfu di sini. As-saqful marfu' di sini boleh membawa makna bumbung dan juga boleh bawa makna arash. Kenapa arash di sini para ulama sebut juga ianya sebagai arash? Sebab kita dah bincangkan di dalam minggu lepas. Kita telah sebutkan bahawa Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dia sebutkan
Beza lafaz sumpah di dalam surah At-Tur ini dengan lafaz sumpah di dalam surah-surah yang lain, khususnya surah sebelum surah At-Tur, iaitu surah Az-Zariyat. Lafaz sumpah di dalam surah At-Tur ini boleh juga membawa makna lafaz-lafaz yang ada makna suatu nilai yang kita kena imani dan kita kena percaya. Dia bukan semata-mata perkara material, tidak. Daripada lafaz At-Tur yang membawa makna Bukit Tur, ia ada makna fizikal di situ. Bukit At-Tur, kalau kata kita pergi ke Mesir, kita boleh tengok, boleh lihat Bukit At-Tur tu ada di situ. Tapi yang nak membawa makna kepada kita yang lebih besar lagi adalah apa dia? Sejarah Bukit At-Tur itu, yang mana di situ Nabi Musa AS menerima wahyu, iaitu satu benda yang kita kena percaya. Begitu juga wa kitabim mastur, Al-Quran ada yang disebut sebagai, ada juga yang bawa yang katakan wa kitabim mastur ini adalah apa dia? Luh mahfuz. Wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Wal baitil ma'mur juga satu benda yang kita kena percaya, kita kena imani. Dan begitulah seterusnya bila masuk kepada ayat wasaqfil marfu', sebahagian ulama sebut ianya adalah membawa maksud arash. Sebab arash adalah satu makhluk ataupun satu perkara yang kita kena percaya, kita kena imani. Dia bukan satu benda yang kita boleh tengok pada waktu sekarang. Kita boleh dengar ataupun kita boleh hidu dengan panca indera kita. Maknanya pada waktu sekarang bagi kita tidaklah satu benda yang kita boleh nampak, kita boleh kecap dan sebagainya. Ianya satu benda yang kita kena percaya dulu. Jadi ini adalah perkara yang Imam Syarawi sebut beza antara lafaz sumpah di dalam surah At-Tur dengan surah-surah yang lain, khususnya surah Az-Zariyat, yang mana surah Az-Zariyat ni sebelum pada surah At-Tur. Baik. Sebab apa lafaz-lafaz ini, kalau kata kita nak katakan ia membawa makna yang lafaz-lafaz yang ada membawa makna sesuatu yang kita kena imani. Sebab ayat yang seterusnya kita akan jumpa wal bahril masjur inna azab rabbika lawaqi'. Ayat ni sebut terus lafaznya tuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ni tuju terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa makna apa dia? Membawa makna perkara-perkara ni adalah perkara-perkara yang besar yang kamu sendiri telah imani wahai Muhammad, dan perkara-perkara ini juga kita sebagai umat Islam percaya dan beriman. Sebab lafaz yang akan dibawa seterusnya ni adalah lafaz-lafaz yang untuk tenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda Nabi sedang diuji oleh kaum musyrikin, sedang diuji oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang kafir yang sedang berusaha nak halang, nak kekang dakwah Rasulullah SAW. Jadi ianya membawa makna apa dia? Membawa makna untuk nak tarik perhatian orang-orang beriman. Kita lah khususnya. Dan lebih-lebih lagi nak tarik perhatian baginda Nabi SAW untuk tenangkan baginda. Jadi sebab tu lafaz-lafaz ni didatangkan dengan lafaz atau perkara-perkara yang kita kena imani. Ada juga makna yang kita telah sebutkan, perkara-perkara ini tidak juga membawa makna perkara yang kita perlu imani. Sebagai contoh yang kita bincang pada malam ni, as-saqfil marfu'. As-saqfil marfu' ni membawa makna langit. Kalau perkara yang kita kena imani, kita kena letak kat situ. Lafaz as-saqfil marfu' ini merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada arash. Tapi kita tidak katakan arash, kita katakan satu lagi makna yang dimaksudkan dengan as-saqfil marfu' ini adalah makna langit. Langit yang ada di atas kita ini. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut wal bahril masjur, dan demi laut yang al-masjur. Al-masjur di sini juga membawa dua makna. Al-masjur ini boleh bawa makna dari segi bahasanya laut demi lautan yang begitu penuh dan luas. Sebab lafaz sajara itu dalam bahasa Arab boleh membawa makna luas, mala'a. Jadi masjur itu membawa makna mamlu'. Lautan itu penuh dan luas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan langit, dan Allah Ta'ala seterusnya bersumpah dengan lautan, yang mana kedua-duanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh tengok, yang kita boleh dengar, yang kita boleh tengok ada depan mata kita. Bukan perkara yang datang
secara apa dia, kita kena beriman kepada dia, tidak, sebab dia ni adalah perkara panca indera, kita boleh tengok dengan jelas. Jadi kedua-dua ni perkara yang Allah Ta'ala gunakan untuk sumpah. Jadi wal bahril masjur, ini lautan, yang pertamanya membawa makna penuh, yang keduanya membawa makna al-masjur, ini boleh juga membawa makna menyala dengan api. Jadi kalau bersesuaian dengan apa yang kita sebut tadi, wal bahril masjur ini, kalau ianya lafaz sumpah termasuk dalam perkara yang kita kena imani, para ulama sebut ianya membawa makna neraka, membawa makna api neraka di hari akhirat nanti, yang akan disediakan, yang jadi tempat untuk dihumbankan orang-orang yang mengekang dakwah Nabi ataupun orang yang lawan Rasulullah SAW ketika mana nak menyebarkan dakwah, disediakan kepada mereka ini. Itu kalau kata kita nak sebut, ianya adalah perkara yang kita kena imani di hari akhirat. Sebab sajarah ataupun masjur itu membawa makna api. Wal bahril masjur membawa makna apa dia? Lautan yang dijadikan menyala-nyala dengan api. Jadi kita boleh kata ini membawa makna apa dia? Membawa makna neraka di hari akhirat nanti. Wal bahril masjur ini juga boleh bawa makna sebagaimana kita sebut tadi, mamlu' ataupun penuh dengan lautan. Penuh dengan air, sebagaimana lautan yang kita tengok pada hari ini. Jadi ianya bawa dua makna. Satu makna kita kena percaya, kita kena imani semata-mata. Yang keduanya adalah makna yang apa dia? Makna fizikal yang kita boleh tengok jelas ada di atas muka bumi kita ni. Jadi seterusnya Allah Ta'ala sebut inna azab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu ini benar-benar akan berlaku. Tetap akan berlaku. Maknanya sungguh-sungguh akan berlaku. Jadi selepas pada lafaz sumpah yang Allah Ta'ala susun, ada dalam lebih kurang berapa? 1, 2, 3, 4, 5 lafaz sumpah yang Allah Ta'ala sebut, yang kita boleh bahagikan sama ada kelima-lima ni lafaz sumpah yang kesemuanya membawa makna perkara yang kita kena imani, ataupun boleh juga membawa makna perkara yang zahir ada depan kita, benda fizikal. Baik. Selepas pada lafaz yang 5 ini, Allah Ta'ala datangkan perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebut, yang disebut sebagai jawab qasam, jawab kepada lafaz sumpah tadi, yang mana perkara inilah yang Allah Ta'ala betul-betul nak kita sebagai hamba, ataupun betul-betul nak sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan juga nak sampaikan kepada seluruh hambanya. Ini perkara yang Allah Ta'ala sebut perkara penting yang nak disampaikan selepas pada lafaz sumpah tadi. Jadi dengan sebab lafaz sumpah itu datang dulu, menandakan bahawa apa yang Allah Ta'ala nak sebut selepas pada sumpah itu adalah perkara yang begitu betul-betul, perkara yang benar, perkara yang bukan tipu-tipu. Jadi Allah Ta'ala bersebut dengan lafaz inna azab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya, dengan lafaz takkid kita panggil. Inna ni membawa makna takkid, membawa makna sesungguhnya, maknanya betul-betul. Azab rabbika lawaqi', azab daripada Tuhanmu ini wahai Muhammad akan benar-benar jatuh menimpa. Waqi', benar-benar akan berlaku. Ma lahu min dafi', tiada apa pun yang dapat menahan ataupun yang dapat menghalangnya daripada berlaku, yang dapat menolak azab ini daripada berlaku. Jadi ini makna yang disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Khususnya saya ambil daripada tafsir Syekh Muhammad Said Tantawi di dalam kitab Tafsir Al-Wasit. Itu secara kesimpulannya. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada beberapa ayat yang kita dah bincangkan daripada minggu lepas sehinggalah kepada hari ini. Allah Ta'ala datangkan lafaz dan seterusnya Allah Ta'ala sebut perkara yang betul-betul akan berlaku, iaitu azab. Allah Ta'ala akan turunkan. Allah Ta'ala sebut di dalam ayatnya inna azab rabbika lawaqi'. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ni dia mengandungi apa dia? Para ulama sebut dia mengandungi ancaman kepada orang kafir, ancaman kepada orang-orang musyrik yang menentang Rasulullah SAW, yang mengancam untuk nak bunuh baginda, mengancam untuk nak
halang, nak kekang, nak seksa, nak susahkan, nak sengsarakan baginda Nabi SAW dan orang Islam, mengandungi ancaman, dan seterusnya juga mengandungi apa dia? Mengandungi hiburan ataupun mengandungi jaminan keamanan kepada baginda Nabi SAW. Sebab dalam ayat ni disebut inna azaba rabbika, sesungguhnya azab daripada Tuhanmu. Sebab Rabb ni membawa makna apa dia? Boleh membawa makna raja, boleh membawa makna pemilik, al-malik, boleh juga membawa makna apa dia? Yang menjaga, boleh juga membawa makna yang mendidik. Sebab kita pun biasa dengar lafaz yang kita biasa guna dalam bab mendidik ni, kita guna apa dia? Murabbi ataupun tarbiyah. Yang murabbi tu membawa makna apa dia? Membawa makna pendidik. Tarbiyah membawa makna pendidikan. Jadi makna yang terkandung di dalam lafaz Rabb ini juga membawa makna apa dia? Membawa makna pendidik. Jadi beberapa lafaz, beberapa makna yang terkandung di dalam satu lafaz Ar-Rabb itu boleh jadi di dalam ayat yang kita bincang ini, dia boleh jadi apa dia? Boleh jadi suatu yang menenangkan. Sebab selepas pada lafaz Ar-Rabb itu didatangkan apa dia? Dhamir. Yang menunjukkan kepada apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kalam ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna azab rabbika, sesungguhnya azab Tuhanmu ini, ataupun kita boleh kata sesungguhnya azab penjagamu ini wahai Muhammad, la waqi', benar-benar akan berlaku, betul-betul akan menimpa mereka. Jadi bila Rasulullah dengar, ia akan datangkan rasa tenang dalam jiwa baginda. Sebab azab ini ayat ini baginda nampak, baginda faham bahawa Allah Ta'ala sebut ini, azab ini akan diturunkan kepada orang yang menentang baginda. Adapun bagi baginda sendiri, ianya satu benda yang jaminan, satu benda yang menenangkan. Sebab didatangkan apa dia? Dipanggil idhafah, disandarkan. Rabbika, maknanya Tuhanmu. Kita nak faham ginilah mudah. Saya pun duk fikir-fikir juga macam mana kita nak bagi faham situasi ini. Untuk nak takrib al-fahm, untuk nak dekat kita faham. Sebagai contoh, kita bergaduh dengan orang. Mungkin kita bergaduh dengan orang. Bila kita bergaduh dengan orang, ataupun kita bergaduh di tempat kerja contohnya. Ini nak dekat, nak bagi mudah faham. Kita bergaduh di tempat kerja. Bila kita bergaduh di tempat kerja, kita ada bos yang menjaga kita semua. Bos yang menjaga kita semua tu, bila kita bergaduh dengan orang, bos tu sebab dia nak membela kita, dia sebut kepada kita sesungguhnya kemurkaan ataupun tuntut bela daripada bosmu ni. Kita sebut siapa? Yang ada kat sini siapa dia? Yang tengah komen. Ada komen Ustaz Faiz. Contohlah kita ambil nama Faiz. Sesungguhnya bosmu ini ataupun kemarahan bosmu ini betul-betul akan dilakukan, ataupun betul-betul aku akan marah. Maknanya dia sebagai bos ni dia sebut apa? Sesungguhnya bosmu ni maknanya akan marah sungguh-sungguh. Maknanya dia sebut akan marah sungguh-sungguh tu, kita ni faham, ataupun Faiz ni faham, bos ni bukan marah pada dia, tapi nak marah kepada orang yang dia bergaduh tadi. Sebagai tanda apa dia? Sebagai tanda bos ni dia bela Faiz ni tadi, ataupun bela kita lah. Contohnya. Itu benda yang kita nak bawa apa, nak bagi apa ni? Nak bagi faham. Jadi orang yang mendengar tu, bila dia dengar bos ni bela kita, dia akan jadi takut. Sebab itu apa dia? Sebab itu jadi ancaman. Sebab yang akan lawan dia tadi bukan orang yang dia bergaduh ni saja, tapi bos tu sekali bela kita. Jadi bagi kita akan jadi rasa tenang sebab ada orang yang bela kita. Ini keadaan yang kita nak bagi mudah kita faham kedudukannya. Jadi dalam ayat tu mengandungi apa dia? Mengandungi jaminan keamanan kepada baginda. Baginda sendiri berasa tenang sebab Allah Taala sebut inna azab rabbika, azab daripada Tuhan ataupun penjagamu ni benar-benar akan turun. Dan orang kafir bila dengar ayat ni, dia jadi ancaman kepada dia, sebab yang akan lawan dia ataupun
yang pihak lawan dia bukan sekadar baginda tapi Tuhan. Jadi ini ayat yang terkandung ataupun makna yang terkandung sebagaimana disebut oleh para ulama di dalam ayat yang kita tengah bincangkan. Ma lahu min dafi'in. Tiada apa pun yang dapat menghalang ataupun yang dapat menolak, yang dapat menepis azab yang akan datang ini. Dalam ayat inna azab rabbika lawaqi' juga mengandungi satu ancaman dengan lafaz yang begitu berat dari segi bahasanya kalau kata kita perhati. Sebab Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan lain sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad Said Tantawi. Muhammad Said Tantawi dia kata Allah Ta'ala tidak gunakan lakain, tidak menggunakan lafaz dengan makna kita kata apa dia, azab Tuhanmu ini benar-benar akan berlaku. Tidak, makna terjemahan yang tepatnya inna azab rabbika lawaqi', maksudnya azab ini akan jatuh menimpa. Jadi lafaz yang digunakan lawaqi' ni lebih bawa makna ancaman yang begitu berat, lebih membawa makna begitu lebih kesengsaraan, lebih kesusahan, lebih seksa berbanding dengan lafaz-lafaz yang lain. Seumpama kita duduk di tempat, seumpama seseorang tu duduk di tempat yang bawah, azab itu jatuh menimpa, berbanding dengan kalau kata orang tu dia pergi masuk. Maknanya ada, kita kata gambaran kita tu mungkinlah dia masuk dalam keadaan yang slow ataupun walaupun terpaksa masuk tapi dia boleh pilih untuk dia nak slow dan sebagainya. Tapi ini tidak. Maknanya inna azab rabbika lawaqi', maksudnya sesungguhnya azab daripada Tuhan ini akan benar-benar jatuh menimpa. Jadi satu keadaan yang begitu berat kita boleh yang tergambar melalui lafaz yang disebut di dalam ayat yang kita bincang ini. Jadi ada beberapa perkara juga yang saya boleh sebut sebagaimana yang kita sebut sebelum ini. Kenapa di dalam banyak-banyak lafaz sumpah Allah Ta'ala gunakan juga lafaz sumpah yang berkait dengan alam semesta ni. Allah Ta'ala gunakan bukit, Allah Ta'ala gunakan langit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan laut sebagaimana yang kita tengah bincang di dalam surah At-Tur ini. Was-saqfil marfu' membawa makna apa dia? Demi langit, demi bumbung yang tidak bertiang, yang terangkat tanpa ada sebarang tiang. Wal bahril masjur, demi laut yang al-masjur. Al-masjur ini apa dia? Al-masjur sebagaimana kita sebut penuh dan juga membawa makna apa dia? Membawa makna menyala-nyala dengan api. Dan ini juga wal bahril masjur ini juga ada perkara ataupun ada mukjizat yang kita boleh bincangkan. Tapi saya rasanya tidak sempat untuk kita nak sebut pada malam ini. Mungkin kita boleh sebut pada minggu depan. Cuma ada perkara yang berasa yang kita boleh sebut pada malam ni. Kenapa Allah Ta'ala gunakan lafaz-lafaz apa dia, perkara-perkara alam ini, bukit, laut, langit, matahari, bulan, kesemuanya Allah Ta'ala gunakan untuk sumpah. Perkara-perkara ini sebagai manusia kita tengok sebagai makhluk yang jelas-jelas ianya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ianya bukan ada campur tangan daripada kita sebagai manusia. Menjadikan bila kita tengok ciptaan ini, bila kita tengok langit, bila kita tengok bulan, bila kita tengok matahari, bila kita perhati kepada laut, bila kita berta'ammul, kita berfikir, bertafakur, tengok kepada penciptaan alam ini dan benda-benda yang kita sebut tadi lah, langit, bukit dan sebagainya, tak ada perkara lain yang akan datang di dalam kepala kita melainkan besarnya penciptaan ini yang akan mendatangkan kepada kita keyakinan bahawa yang menciptakan ciptaan-ciptaan ini, bumi, langit, bulan, matahari, bukit, laut, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada campur tangan daripada manusia. Kalau kata bersumpah dengan rumah, mungkin kita boleh terfikir lagi yang ciptanya adalah manusia, kontraktor mana-mana. Tapi Allah Ta'ala sebut demi bukit, demi langit. Jadi ciptaan-ciptaan ini adalah ciptaan yang jelas jadi tanda bahawa Allah Ta'ala sahaja yang menciptakan dia. Jadi dengan tengok perkara-perkara ni, ianya akan mendatangkan rasa ingat kita kepada Allah Ta'ala. Sebab yang cipta perkara-perkara ni bukan manusia. Tak ada campur tangan sikit pun daripada manusia. Yang menciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita lihat kepada alam ini, tengok kepada bukit, tengok kepada matahari, tengok kepada bulan, tengok kepada laut,
yang akan datang kepada kita bahawa yang menciptakan perkara-perkara ni, menciptakan makhluk-makhluk yang besar-besar ini, ciptaan yang besar-besar ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menandakan ataupun yang jadi bukti, yang jadi dalil. Dan alam ini sendiri pun memang jadi bukti. Namanya alam itu membawa makna apa dia? Membawa makna tanda. Tanda kepada apa? Tanda kepada wujudnya Tuhan yang menciptakan dia. Wujudnya zat yang maha berkuasa yang menciptakan dia. Dan zat itu mestilah bersifat dengan sifat kudrah. Zat itu mestilah bersifat dengan sifat apa dia? Hakim, bijaksana. Zat itu mestilah bersifat dengan sifat al-ilmu, maha mengetahui. Jadi dengan adanya alam ini dia jadi tanda. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala gunakan lafaz-lafaz ataupun gunakan ciptaan yang besar-besar ini sebagai lafaz sumpah. Antara hikmah sebabnya bila digunakan lafaz-lafaz ini, bila kita dengar, bila kita berfikir dan bertafakur, ianya tidak akan membawa kita kepada satu perkara yang lain. Ia hanya akan membawa kita kepada apa dia? Zat yang menciptakan perkara-perkara ni, mencipta makhluk-makhluk ni, menciptakan langit, bumi dan sebagainya. Tidak kira lah zaman tu zaman bila. Kalau kata kita sebut zaman Rasulullah ataupun zaman sebelum tu pun, bila orang berfikir berkenaan dengan alam ni, seseorang tu tidak akan nak kata alam ni dicipta oleh manusia. Dia akan datang fikiran kepada dia bahawa yang menciptanya adalah zat yang berkuasa ataupun yang menciptanya adalah zat Tuhan lah. Itu yang akan datang kepada fikiran mana-mana manusia sekalipun. Jadi mungkin pada zaman kita ni banyak sangat bangunan, kita kata bangunan tinggi-tinggi menghalang kita, ataupun kesibukan kita hari-hari menghalang kita untuk kita perhatikan kepada alam ini. Sedangkan Rasulullah SAW dalam satu riwayat, kita dah lebih masa, saya cuba nak jaga masa pada malam ni sebab waktu-waktu sebelum ni lajak sampai 40 minit. Jadi Rasulullah SAW sendiri ajarkan kepada kita dalam satu riwayat, Sayyidina Abdullah bin Abbas ceritakan pada satu hari beliau datang ke rumah Rasulullah SAW. Bila datang ke rumah Rasulullah SAW pada waktu malam, selepas pada waktu Isyak, Sayyidina Abdullah bin Abbas ni adalah sepupu baginda Nabi. Jadi bila sepupu, Rasulullah tahu yang datang itu adalah Abdullah bin Abbas, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ni pula adalah orang yang masih lagi kecil, masih lagi kanak-kanak. Jadi Rasulullah mudah untuk nak pelawa Sayyidina Abdullah bin Abbas ni masuk sekali bersama dengan baginda, sehingga pada malam tu Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur bersama dengan baginda Nabi SAW. Kita nak cerita apa dia? Nak ceritanya bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas sebut Rasulullah SAW dalam peristiwa ni, ketika mana dia tidur bersama dengan baginda, dia saksikan bahawa bila baginda bangun pada waktu malam, baginda SAW menghadap langit dulu. Menghadap langit. Bila Rasulullah SAW menghadap langit, Rasulullah SAW baca ayat daripada surah Ali Imran. Ayat terakhir daripada surah Ali Imran, saya tak ingat. Ayat yang mula dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ini ayat yang baginda baca selepas pada baginda bangun daripada tidur dalam peristiwa yang diceritakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Jadi Rasulullah pun anjur ataupun tunjuk kepada kita tanda ataupun cara kita nak ingat kepada Allah Ta'ala adalah tengok kepada ciptaan-ciptaan yang besar-besar ni. Tengok kepada langit, kita tengok kepada laut, kita tengok kepada bukit, tengok kepada alam yang seluruhnya ni. Jadi bukan sekadar baginda tengok bangun pada waktu malam tu, pagi tu, sebelum subuh itu, bukan sekadar tengok ke langit, tapi baginda baca juga ayat daripada surah Ali Imran tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Yang mana ayat ni mengandungi makna tentang besarnya penciptaan langit dan bumi, besarnya penciptaan malam dan siang, yang jadi tanda kepada orang-orang yang berfikir. Rasulullah baca mula daripada ayat tu sehinggalah ayat tu habis surah Ali Imran, sebab ayat ni berada di akhir surah Ali Imran. Baik. Jadi Rasulullah pun anjur kepada kita, tunjuk kepada kita kena perhati kepada alam ini. Tapi kesibukan kita hari-hari dengan telefon kita, dengan TV kita, dengan kerja kita duduk hari-hari pun mungkinlah duduk tidak nampak sangat alam ni di depan, alam ciptaan yang besar-besar ni di depan kita. Yang ada di depan kita bangunan, yang ada di depan kita kereta, yang ada di depan kita perkara-perkara yang secara zahirnya kita nampak ciptaan benda-benda ni adalah daripada manusia. Manusia yang buat kereta, manusia yang buat bangunan.
Jadi menjadikan hati kita ni tidak banyak terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita nak ikat hati kita dengan Allah Ta'ala, bagi dia tunjuk tadi adalah dengan apa dia? Dengan kita banyak melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang besar-besar. Tengok kepada langit, tengok kepada alam, tengok kepada apa dia? Bukit bukau, tengok kepada lautan, tengok kepada air-air terjun contohnya kan. Tempat yang boleh datangkan ketenangan kepada kita supaya kita boleh datangkan ataupun pasakkan semula keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Itu beberapa perkara yang kita boleh sebut dan bincangkan berkenaan dengan dalam pengajian tafsir kita pada malam ini. Dan saya rasa kita nak berhenti pada perkara ni ataupun sampai di sini. Ada lagi beberapa perkara yang kita boleh bincangkan berkenaan dengan mukjizat penciptaan alam ini sebagaimana yang disebut di dalam surah yang kita bincangkan ni. Contohnya wal bahril masjur. Wal bahril masjur itu maknanya apa dia? Maknanya lautan yang menyala-nyala dengan api. Kalau kata orang dulu nak terjemahkan makna menyala-nyala dengan api ni satu benda yang tidak munasabah sebab mereka tidak nampak bahawa lautan ni menyala-nyala dengan api. Jadi yang sesuainya adalah apa dia? Yang sesuainya makna lautan ni penuh dengan air. Jadi masjur itu bawa makna penuh dengan air. Tapi pada zaman kita ni dah terdedah dengan banyak perkara, dah macam-macam pendedahan. Dengan sebab adanya teknologi, boleh kaji berkenaan dengan bumi, boleh kaji berkenaan dengan lautan. Last kali terdedah kepada benarnya bahawa Allah Ta'ala sebut di dalam laut itu ada api, dan membawa makna bahawa benar juga kalam Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang sebut bahawa di dalam laut ni ada api, dan di bawah api itu ada laut yang lain. Jadi kajian sains telah membuktikan kebenaran apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Quran. Contohnya ayat Al-Quran yang kita bincang pada malam ni dalam surah At-Tur, wal bahril masjur ini. Apa dia? Lautan itu menyala-nyala dengan api. Sebab memang betul-betul ada api dalam laut. Nak tahu betul ataupun tidak, kita bincang pada minggu hadapan. Semoga apa yang perbincangan kita pada malam ni bawa manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Dan saya ambil peluang juga untuk nak buka kepada para penonton, sidang pendengar sekalian, kalau ada yang berhasrat untuk nak menyumbang kepada Akademi Pemikiran Turas, boleh rujuk kepada description yang kita letakkan di description live kita pada malam ni. Di situ ada kontak, di situ ada nombor akaun dan sebagainya untuk sumbangan kepada Akademi Pemikiran Turas yang mengelolakan kelas-kelas secara percuma dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.